seorang pemimpin tidak menjadi hebat hanya kerana dia boleh ceritakan keburukan peribadi pemimpin atau musuh politiknya. Awak hebat jika awak dapat membentangkan pemikiran awak, idea awak dalam pentadbiran politik, apa yang awak nak kendalikan, apa yang awak boleh sumbang, awak boleh contribute untuk buat untuk negara ini. Pamerkan kejujuran peribadi awak. Itu yang kita nak tahu. Jika orang lain buruk, bukan bererti awak mesti baik. Tapi jika awak berwibawa, ada pandangan yang bagus, maka awak boleh tawarkan servis awak untuk dinilai oleh rakyat. Ini penting. Dan kita mesti suruh hentikan semua pihak, kerajaan dan pembangkang, daripada meneruskan politik yang seperti ini. Tak ada kerja, cari masalah aib peribadi orang. Kalau dah macam seorang menteri kata tak ada salah apa, tayang pun, tiap-tiap minggu kita boleh tayang. Macam mana dia kata tak ada salah, tayang gambar prono di depan khalayak ramai? Dia jaga pula bahagian undang-undang. Apa menteri macam ni? Saya menariknya seorang MP, Member of Parliament, dia menyatakan bahawasanya dia melihat tayangan itu di Ampang, di Flamingo. Hotel tu dekat saja dengan tempat yang diorang JSP serbu saya bagi ceramah tanpa tauliah tu. Tu saya kata, tengok porno tanpa tauliah tak apa pula, ceramah tanpa tauliah tak boleh pula. Apa punya teruk? Mereka kena hentikan segera perkara ini, kembali kepada landasan politik yang betul, iaitu politik idea, pemikiran, cadangan awak. Bagi kesesamaan, bagi media, kita bukan mesti sokong sesiapa, tetapi kita tak boleh dihina intelektual kita. Ramai orang belajar masuk universiti, dah tahu membaca dan menulis, tahu membaca buku dan tahu menilai. Takkan tak boleh bagi semua pihak duduk dalam TV bercakap. Awak cakap sejam, dia cakap sejam, saya rakyat, saya nak nilai siapa yang cerdik, siapa yang tak cerdik. Saya pangkah siapa yang saya setuju. Ini awak cakap 24 jam, macam mana orang nak tahu? Amerika amalkan politik demokrasi, dia bagi peluang. Saya bukan sokong mana-mana, bagilah. Bagi dia ni cakap, okey, lepas tu kita boleh balik fikirlah. Awak bentang apa yang awak nak, dia bentang apa yang dia nak, kita balik fikirlah yang mana. Saya bukan masalah, saya kata saya tak buat kenyataan di sini, video tu tulen tak tulen, itu bukan urusan saya. Saya tahu banyak pihak hubungi saya yang telah melihat, yang telah mencipta, yang semua, dan menceritakan tentang detailnya tentang video itu. Tapi saya kata saya tak ada keperluan. Prinsipnya tak ada dedah masalah aib peribadi orang. Dan kawan yang dikena dedah tu pun dia kena ingat, dia pun jangan nak buat benda yang sama lagi. Stop. Nak berpolitik, cerita apa idea awak. Apa cerita budak-budak kecil nak baca surat khabar je, kita nak cerita kawan ini, lama-lama benda ni jadi negara teruk, yang merosakkan jangka masa panjang sesebuah negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada perkara seperti ini. Hadis ini panjang, kita kena baca, tengok anda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, katanya, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyratan aina wa amara alaihim Asim bin Thabit al-Ansari jadda Asim bin Umar al-Khattab. Kata Abu Hurairah ni sebenarnya dia tak tengok kes ni, sebab peristiwa yang Abu Hurairah cerita ni ialah Ghazwatul Raji', peperangan
peperangan yang berlaku pada akhir tahun yang ketiga Hijrah. Abu Hurairah ni masuk Islam tahun 7. Nama lewat Abu Hurairah masuk Islam. Jadi yang ni Abu Hurairah mungkin dengar orang lain cerita, dia cerita balik je. Nabi SAW menghantar 10 orang, lebih kurang 10 orang, dan melantik ketua mereka Asim bin Sabit Al-Ansari. Asim bin Sabit Al-Ansari ni Nabi lantik jadi ketua. Dia kata Jadda Asim bin Umar bin Khattab, datuk kepada Asim bin Umar Al-Khattab. Umar bin Khattab ada anak Umar nama Asim. Tuan-tuan, kalau ingat bahawasanya Asim anak Umar yang kahwin dengan perempuan yang mana ibu dia minta supaya dia cairkan susu, dan Umar bin Khattab pergi dengar, dia tak, perempuan ni kata dia tak mau kerana Amirul Mukminin kata bahawasanya kita tak boleh cairkan susu dengan air. Amirul Mukminin tak benarkan. Kemudian ibu dia kata bukan Amirul Mukminin nampak. Dia kata ma kuntu li'uti'uhu fil 'alal wa 'asihu fil khala. Bukanlah aku jenis manusia yang taat kepada Amirul Mukminin ketika di khalayak umum, dan aku menderhakainya ketika berada bersendirian. Umar sangat tertawan dengan perempuan ini, dan Umar balik dan tanya anak-anak dia siapa yang mau kahwin dengan perempuan ni. Semua orang, alhamdulillah dah ada, yang lain semua tak mau kahwin. Umar kata kalau tak mau aku nak kahwin. Aku sebenarnya aku tak nak dah. Tapi akhirnya Asim anak dia ni kahwin. Daripada perkahwinan Asim inilah lahirnya cucu dia, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Keturunan Umar bin Abdul Aziz, zuriat Asim ni lah yang lahirnya zuriat Umar bin Abdul Aziz. Dia kata Asim bin Sabit ini ialah datuk kepada Asim bin Umar. Sebenarnya dakwaan ni rasanya kurang tepat. Mungkin rawi riwayat kurang teliti, wallahu taala alam. Kerana Umar bin Khattab dia berkahwin, ibu Asim ni ialah Jamilah binti Sabit. Jamilah binti Sabit, ibu Asim ni. Jadi Jamilah binti Sabit isteri Umar bin Khattab lah. Yang dapat Asim ni melalui isteri Jamilah binti Sabit. Yang ni Asim bin Sabit, artinya Asim bin Sabit ni pak saudara dia, bukan tok dia. Dalam hadis tu saya rasa dia tak terjemah kot. Jaddu Umar ni, Jaddu Asim ni, maksudnya dia ni adalah pak saudara sebelah ibu kepada Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau orang kata mana boleh kita perbetul benda adalah hadis, dah kata. Tuan-tuan, bukan kita perbetul, ahli-ahli hadis mereka telah kaji nama-nama rawi. Dan sebab tu Islam ni dia bukan fanatik kepada teks ni. Ini bukan ucapan Nabi, ini cerita rawi. Setengah orang tu bila baca kitab kuning dia, kitab tu salah pun dia tak boleh, walaupun salah dah, orang tua-tua lama dah tulis dah, kita baca api lah. Tak ada agama sampai begitu. Ini bukan agama yang mengizinkan ikut secara membabi buta. Manusia berhak untuk menilai, selain daripada cakap Allah dan Rasul, apa pendapat pun boleh dilihat. Sebab itu Ibn Hajar betulkan hal ini. Hatta idza kanu bil hadna, hatta idza kanu bi hadda baina Usfan wa Makkah, dzukiru li hayy min Huzail yuqalu lahu Banu Lihyan, fanafaru lahum biqaribin min 100 rajulin ramin faqtassu atharahum hatta wajadu ma'kalahum
at-tamr fi manzilin nazaluhu faqalu tamr Yathrib. Mereka ni bila Nabi hantar, sampailah mereka ni pergi ke gerak. Nabi ni hantar pasukan untuk ni kita kira macam petrol yang kecil. Nabi hantar untuk intip apa keadaan musuh dan apa keadaan, supaya nak pantau lah. Sebab itu Nabi SAW ni kata Nabi, bukan duduk di masjid sandak di tiang duduk tunggu ajak orang masuk syurga saja. Syurga lah nak masuk, memang kita nak masuk syurga, tetapi Nabi ajar semua pengurusan, termasuk Nabi buat contoh, nak urus negara tak bolehlah duduk saja baca doa supaya selamat. Walaupun doa Nabi mustajab, tapi Nabi hantar pasukan Nabi SAW pergi untuk untuk membuat tinjauan terhadap keadaan. Nabi hantar 10 orang, sehingga mereka ni kepalanya siapa? Asim bin Sabit. Sehingga apabila mereka sampai ke Haddah, iaitu tempat antara Usfan dan Makkah. Haddah ni barangkali lebih kurang 7 mil daripada Usfan. Jauh jugalah. Zukiru lihai min Huzail. Mereka pergi kepada satu tempat, iaitu satu kawasan Huzail. Huzail ni ialah salah satu daripada klan, salah satu daripada kabilah Quraisy, kabilah Arab. Yuqalu lahu Banu Lihyan. Mereka ni Banu Lihyan, salah satu daripada kabilah Arab. Mereka ni Banu Lihyan. Kemudian apabila mereka sampai di situ, puak Huzail ni sedar ada orang luar masuk, dan mereka hantar 100 orang pemanah kejar depa ni. Dia kata faqtassu atharuhum hatta wajadu makalahum at-tamr fi manzilin nazalu. Mereka kejar. Bila dia tengok ada orang luar datang, pasukan tinjau balas ni daripada Huzail ni ikut, dan mereka tengok ada kesan makan. Dalam riwayat lain disebut 200, barangkali 200 tu 100 pemanah, 100 bukan pemanah. Mereka pergi dan mereka tengok tamar. Oleh kerana pasukan Nabi ni daripada Madinah, bila makan ajwah, biji ajwah tu Arab kenal lah makanan mereka. Bila dia tengok, dia kata ni orang Madinah, sebab tamar ni tamar Madinah, biji ni. Oh, ini pasukan orang Islam. Maka mereka kejar. Ni kerja tentera lah. Orang Arab tu memang hebat. Mereka tengok tapak kuda je, kadang-kadang mereka boleh tahu kuda mana. Tapak unta je mereka boleh tahu. Sebab itu cara mereka tinjau. Manusia sekarang banyak ilmu-ilmu ni tak ada, sebab kita dah tak gunakan banyak sense kita. Sebab kita dah rasa tak perlu, kita ada alat macam-macam dah. Sekarang ni tambah orang ada teknologi, nak naik kereta sekarang hanya kita bagi tahu lah kat mana sekarang. Kita dah diprogramkan. Saya duduk di UK, boleh pergi merata Scotland apa semua, tekan saja dalam tontom tu, di mana saja kereta beritahu kan, sampai betul-betul depan rumah, bagi alamatnya betul-betul depan rumah. Malaysia pun macam tu, tapi Malaysia banyak ubah jalan, barangkali sampai kat rumah orang lain, tapi kita tahu. Tapi yang penting kita pun ada teknologi ni, dan kita pun bertambah canggih sekarang. Tapi yang pentingnya ialah zaman dulu itulah. Dan sekarang pun tentera masih menggunakan teknik yang sama dalam mengesan baju ataupun bau apa yang mereka lalu, jenis senjata yang dipakai, peluru, dan mereka boleh kesan orang ni daripada mana dan daripada kumpulan mana. Faqalu tamru Yathrib. Maka kata ini tamar Yathrib, yakni tamar Madinah. Lalu fattaba'u atharuhum falamma hassa bihim Asim wa ashabuhu laja'u ila mawdi'. Mereka pun ikut kesan ni, sehingga apabila Asim dan sahabat-sahabat dia rasa orang sedang kejar mereka, orang sedang ikut mereka, laja'u ila mawdi', mereka pergi ke satu tempat. Dalam riwayat Bukhari yang lain dia kata ila Fadfad, dia pergi kepada satu tempat tinggi, bukit. Pasal depa ni 100
Dalam riwayat lain kata 200. Depa sana hanyalah lebih kurang 10 orang. Fa ahata bihim qaum. Maka bila mereka naik ke bukit, dia orang nu jumpa, dia orang kepung. Sahabat-sahabat ni, tentera musuh kepung. Faqalu lahum inzilu a'tu bi aydikum walakumul ahd wal misaq alla naqtula minkum ahada. Mereka kepung, mereka kata turun.